taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang ada di rumah dan kawan-kawan yang sedang bercuti. Kami pada hari ini sedang berlibur dengan mandi kolam, bermandi manda. Hari ini saya ingin sampaikan sedikit tazkirah yang bertajuk bagaimana menjadi orang yang berilmu. Bagaimana mahu menjadi orang yang berilmu? Bagaimana supaya kita dapat merasakan perasaan yang kuat yang Allah sentiasa memerhatikan kita, bukan setakat tahu tanpa merasakan apa-apa, sehingga perbuatan kita setiap hari banyak yang lara berbanding amal soleh. Kita berfikir, bercakap dan berkelakuan seolah-olah kita tidak dapat merasakan bahawa setiap perbuatan kita diperhatikan dan dicatat. Saya menulis perkara ini sebenarnya menuding kepada diri saya agar Allah sentiasa mengingatkan diri ini yang sentiasa terlupa. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, maafkan hamba ini. Hamba menulis memperingatkan orang lain, tapi ada kalanya diri ini pun selalu terlupa. Ampunilah hamba-Mu ini dan tunjukilah kami jalan yang lurus. Secara ringkasnya, cara untuk mendapat rasa takut dan cinta pada Allah adalah: yang pertama, perasaan tersebut hanya boleh diberi oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanin. Artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan, rasa cinta dan takut ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Surah Al-Fat ayat yang keempat. Jadi mohonlah sungguh-sungguh kepada Allah sebagaimana kita mohon di dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Engkau cinta dan takut kepadamu. Surah Al-Fatihah ayat 6. Yang kedua, bersungguh-sungguh mempelajari ilmu yang wajib, yakni Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, banyak beristighfar kepada Allah setiap hari. Yang keempat, meluruskan niat dalam setiap amalan. Yang kelima, memelihara solat waktunya, khusyuknya serta amalan fardu ain yang lain seperti Al-Quran dan sebagainya. Yang keenam, perbanyakkan membaca Al-Quran secara berkualiti dengan sebutan yang baik, khusyuk dan tawaduk. 7. Memperbanyak amalan sunat seperti solat taubat, witir, duha, hajat, puasa sunat dan banyak bersedekah. Yang ke-8, menjaga akhlak kita, selalu berfikiran positif, bercakap hanya yang baik, berzikir serta melakukan perbuatan yang tidak menyakiti orang lain. Yang ke-9, menyebarkan salam, menyambung silaturahim, mengasihi orang lain sebagaimana kita kasihkan diri kita, yakni maksud hadis. 10. Berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah dengan doa berikut: Ya Allah, inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang berarti, Ya Allah, bantu kami untuk sentiasa mengingat-Mu, bersyukur kepadamu dengan melakukan amal soleh, menjauhi maksiat dan mengabdikan diri kepadamu dengan sebaik-baiknya, ikhlas serta mengikut syariat-Mu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah dan kawan-kawan yang sedang bercuti, kami sini juga sedang berhibur dan mandi kolam. InsyaAllah pada hari ini saya akan tazkirah tentang apa itu amal soleh. Dalam surah Al-As, Allah menyebut sebagai peraturan umum bahawa semua manusia dalam kerugian, yakni gagal kecuali sebahagian sahaja, iaitu mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Begitu juga di dalam Al-Quran, Allah menyebut pada banyak tempat bahawa kebanyakan manusia itu gagal kerana tidak beriman. Contohnya pada surah Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Artinya, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Daripada Tuhanmu itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Begitu juga pada surah Al-A'raf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Artinya, dan iblis berkata kepada Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Apakah yang dimaksudkan dengan amal soleh? Amal soleh adalah semua perbuatan manusia sama ada yang dikategorikan sebagai ibadah, seperti salat, puasa dan sebagainya, atau muamalah seperti berniaga, bekerja, makan atau minum yang menepati dua syarat penting. Yang pertama, dilakukan ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mengikut peraturan Allah, yakni peraturan syariat. Semua perbuatan dan tingkah laku manusia yang tidak mematuhi peraturan di atas dikira sebagai gagal. Hanya perbuatan yang memenuhi syarat di atas akan diterima dan diangkat oleh Allah, dan pelakunya dikira sebagai manusia berjaya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Artinya, padanya akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh sahaja yang diangkat, yakni diterima oleh Allah. Surah Fatir pada ayat 10. Inilah definisi sebenar kejayaan. Bukanlah kejayaan itu apa yang kita capai atau miliki dari segi harta, wang ringgit, pangkat, anak-anak dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu, bukan asas kejayaan kamu. Surah At-Taghabun ayat ke-15. Semua itu hanyalah kurniaan Allah semata-mata. Firman-Nya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka daripada Allah lah datangnya kurniaan, daripada Allah bukan usaha kamu. Surah An-Nahl ayat ke-53. Sekiranya semua kurniaan Allah ini dapat kita manfaatkan untuk beramal soleh, bermakna kita berjaya. Sebaliknya, jika kurniaan Allah kepada kita tidak dapat kita manfaatkan untuk beramal soleh, manusia mungkin menganggap kita berjaya, tetapi Allah meletakkan kita sebagai orang yang gagal. Dengan definisi ini, sesiapa sahaja boleh berjaya dengan mudah setiap hari. Orang miskin, orang kaya, orang sempurna anggota, orang buta, orang sihat, orang sakit. Ia tidak bergantung kepada apa yang manusia dan secara luaran, tetapi kepada niat dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai contoh, kalau solat yang khusyuk merupakan asas utama kejayaan manusia, bermakna semua golongan di atas mampu berusaha untuk khusyuk di dalam solat. Malah kadang-kala kita dapati dalam keadaan kita sakit atau kekurangan wang, kita lebih khusyuk solat berbanding dengan keadaan kita sihat dan kaya. Wallahu a'lam.